Okay, Assalamualaikum guys. So, ini aku akan cerita beza melabur dalam ASB, Rise Invest dan Stashaway. Okay. So, sebelum aku start ni, aku nak minta tolong sikit boleh? Aku nak minta tolong korang klik subscribe dengan butang like tu untuk kita grow channel ni lah. Okay. Untuk ASB, kita mula dengan ASB lah. ASB ni, sebelum aku cakap, ASB ni guna ASB biasa lah, bukan ASB financing yang bayar bulan-bulan tu. Ini untuk ASB biasa lah. Okay, kalau kita melabur dalam ASB, ni poin-poin yang saya dah buat lah. Dia fixed price, tiada fees, 55% setahun, syariah, minimum deposit 100. Okay, maksud fixed price ni, maksudnya harga tetap. Maksudnya kalau harga seunit tu sekarang RM1, kalau 5 tahun, 10 tahun akan datang pun harga dia RM1 juga. Maksudnya kalau korang melabur dalam ASB ni RM1,000 lah yang akan masuk dalam akaun. So duit korang tak akan lebih, tak akan kurang lah bila beli. Okay, maksudnya dia nombor 2, tiada fees, 55% setahun ni. Dia punya dividen ni dia akan ikut tahun lah. Kalau tahun yang dulu punya ASB, dividen dia banyak 7% nampak tak silap. Tapi untuk tahun ni yang confirmnya tahun 2020 ni, dia punya dividen bagi 55% setahun. Yang thirdnya syariah, lepas tu minimum deposit 100 lah. Okay, kalau bagi contoh, kalau korang melabur dalam ASB 1000, tahun ni dapat 55%, korang akan dapat RM55. Okay, faham setakat tu? Okay, untuk Rise Invest pula, dia punya variable price, maksudnya harga berubah. Dia tak tetap macam ASB ni. ASB ni kalau melabur RM1, kalau hari ni harga RM1 lah, dia sampai bila-bila. Kalau Rise Invest ni harga dia berubah. Katakanlah hari ni harga 90 sen, lepas tu esok pula 95 sen, lepas tu lusa pula harga RM1. Harga dia berubah-ubah lah. Lepas tu fees dia RM1.50 sebulan. Untuk akaun yang bawah RM6,000. Untuk yang atas RM6,000, dia akan bagi 0.3 setahun. Okay, dividen dia akan ada juga, tapi dia tak tetap. Maksudnya, okay, katakan company yang dia berlabur tu, dia tahun ni bagi dividen. Lepas tu tiba-tiba tahun depan pula company yang dia labur tu tak ada dividen, so tak dapat lah dividen. Nombor 3, dia ada 3 portfolio, yang moderate, konservatif dengan agresif. Lepas tu kebanyakan dia melabur dalam Malaysian stock lah, melabur dalam stok Malaysia. Syariah, minimum deposit dia RM10. Okay, kita beri contoh. Kalau korang ada RM1,000 melabur dalam Rise Invest, katakanlah tahun ni stock market semua baik semua, okay, katakanlah contoh dapat 10% setahun ni, so korang dapat 100. Lepas tu bukan yang tu je dapat, okay, dapat dividen pula yang dibagi, yang dilabur dulu lah. Katakan dividen tu dibagi tahun ni just anggaran je lah, bukan betul lah. Katakan 4% dapat dividen, so korang akan dapat RM40. Kalau yang ni boleh Rise Invest. Kalau yang ada variable price ni, maksudnya boleh rugi, boleh untung lah. Ni contoh untuk untung lah. Katakan 10% ni. Kalau ASB ni, korang tak akan rugi. Ni memang confirm lah, 100% tak akan rugi, sebab harga dia tetap. So korang dapat 55% setahun. Okay, untuk Rise Invest ni contoh lah, yang aku guna sekarang ni, Rise Invest dah 3 bulan pakai. So dalam masa 3 bulan ni aku dapat 7%. Aku dah lebih tinggi daripada ASB lah, sebab ASB setahun baru dapat 5%. Aku punya 3 bulan dah dapat 7%. Okay, kita tengok Stashaway pula. Stashaway pun konsep dia sama dengan Rise Invest. Dia variable price, fees dia 0.8 sampai 0.2% setahun. So dividen ni pun sama juga, akan ada company yang bagi. Lepas tu tak dia tukar pula company tu kan, dia tak akan bagi. So dah akan banyak portfolio dia daripada, boleh tengok lah dalam apps tu, dalam banyak lah portfolio, dalam 6 ke 8 lah portfolio boleh pilih. So dia melabur dalam international stock, dia akan melabur kat US stock, dia akan melabur dekat Jepun punya stock. Kebanyakan international punya stock lah. Lepas tu dia punya dia punya lastnya, dia non syariah. Maksudnya dia bukan melabur dalam company yang ada syariah lah. Yang minimum deposit dia ada RM1. Ni pun contoh dia lebih kurang sama je konsep.
RM1000. Katakanlah tahun tu dapat okey semua, dapat 10%, dapat 100. Dividen ni pun sama juga. Katakanlah tahun tu dapat 4%, dia akan dapat RM40. Kalau rugi dia akan kurang lah. Mungkin akan 3% rugi ke 4% rugi ke kan. Dia akan, dia tak menentulah. So kalau nak melabur dalam ASB ke Stashaway ke Rest Invest ni, paling common lah orang panggil lah. Paling common ni 3 tahun 5 tahun lah. Jangan kau invest hari ni, invest RM1,000, lepas tu bulan depan malah aku invest, rugi lah. Baru sebulan bang. Kita nak invest ni makan masa lama. Katakanlah lepas tu korang nak pilih mana yang okey lagi, ASB ke Rest Invest ke Stashaway. So maksudnya bagi aku tiga-tiga ni bagus. Tapi untuk yang lebih selamat punya ASB lah. ASB ni sebab dia harga tetap, maksudnya harga dia tak akan berubah. So kalau korang letak RM10,000 pun dalam akaun tu akan ada RM10,000 lah. Dia kan korang akan makan dividen lah tiap-tiap tahun. Maksudnya paling selamat dah, sebab duit korang akan lebih selamat sebab tak akan berkurang. Memang 100% tak akan berkurang lah. Kalau yang Rest Invest ni dia akan berkurang sebab dia ada high return lah. Kalau ASB ni 55% je setahun. Kalau Rest Invest ni bukan dapat 7% setahun, akan dapat 10% setahun, akan dapat 12% setahun. Tapi akan tengok juga. Kalau rugi, katakan tahun ni rugi 3%, tahun depan untung balik 5%. Dia akan based on stock market lah. Dia bukan kata Rest Invest ni lagi bagus daripada Stashaway lah, Stashaway ni lagi okey daripada Rest Invest. Dia tak macam tu. Katakanlah Rest Invest ni melabur dekat Malaysia kan. Katakan dia melabur dekat company A, lepas tu Stashaway ni labur dekat company B. Katakanlah company A tu tahun ni untung, company B tahun ni rugi. Company A ni akan untung, maksudnya duit korang akan naik lah, stok korang akan naik lah. Kalau yang rugi dia akan turun. Lepas tu tahun depan pula Rest Invest pula rugi, lepas tu Stashaway pula untung. Dia macam tu. Dia bukan kata korang invest sebulan lepas tu rugi. Bukan macam tu. Dia kan makan masa lama lah, 5 tahun 4 tahun macam tu. So untuk secara ringkas lah, untuk korang mudah faham. So kalau korang tak faham ke apa, boleh drop lah soalan dekat komen. InsyaAllah saya akan tolong lah yang mana saya tahu.